Mari kita berdoa bersama-sama. 我们一同祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 天父，我们感谢你， Jikalau di dalam minggu yang pertama di tahun 2022, 又是在2022年第一个主日， kami boleh bersama-sama datang di dalam rumah Tuhan memuji menyembah kepadamu. 我们可以来到你的殿中一同赞美你。 Kiranya hati Tuhan boleh dipuaskan 但愿主你的心可以得到满足， melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan dan panjatkan kepadamu. 借着我们所唱的诗歌， Dan kami juga berdoa ya Tuhan, 我们也向你祷告， kami akan mendengarkan pemberitaan firman 我 Tuhan. 们要聆听主你的话， Kiranya Engkau juga yang menolong kami, 求求你帮助我们， Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami, 圣灵帮助我们可以明白， sehingga kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. 但愿我们可以在我们日常生活里面遵行你自己的话， Pakai kedua hamba-Mu, 使用你两位仆人， demi nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita sekalian. 首先，我恭祝大家新年蒙恩。 Masuki tahun yang baru ini tentu banyak hal yang kita harapkan. 在进入新的一年里面，当然我们有很多所期望的， Ada juga begitu banyak tantangan-tantangan yang menghampiri di dalam kehidupan kita. 当然在我们的生活里面有许多的挑战。 Sehingga mungkin kita juga sedang menghadapi satu pergumulan yang tidak mudah. 当然我们不容易面对前面的这个挑战。 Mungkin ada sebagian orang yang merasa sangat khawatir sekali untuk menghadapi tahun yang baru ini. 可能有些人非常的担心来面对新的一年， Memulai sebuah babak yang baru. 在进入新的一场里面， Memulai sebuah harapan yang baru. 在进入新的盼望里面， Tetapi apakah sungguh-sungguh harapan, keinginan itu boleh mendapatkan satu tujuan atau tercapai tujuan tersebut? 是否我们的盼望，我们所想到的可以达到我们要达到的目的？ Apa yang menjadi harapan dan persiapan kita di tahun yang baru ini? 什么是我们所预备的，我们所盼望的？ Ada satu peribahasa Chinese 有一句成语， yang mengatakan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. 行千里就是从一步开始。 Dan saat ini kita sedang melangkah untuk mencapai 1000 mil itu. 这时候我们跨上第一步，来达到那1000里。 Namun permasalahannya adalah untuk memulai segala sesuatu itu kadang-kadang semuanya itu terasa sangat mudah. 但是问题是，当我们要开始的时候，我们都感到不容易。 Tidak sulit untuk mengawali segala sesuatu itu dengan baik. 我们不能够面对一切都是很好的进行。 Tetapi yang paling sulit itu adalah bagaimana kita mengakhirinya sampai akhir finishing well. 最辛苦的是，我们怎么样最后达到我们的目的地。 Kita sangat menyadari sekali bahwa hidup kita ini adalah seperti sebuah perjalanan. 我们非常体会到，我们这个生命好像是一道的路程， Hidup seperti di tengah-tengah gelanggang perlombaan. 在这个生活好像在一个体育场一样。 Di dalam menghadapi perjalanan itu ada begitu banyak tantangan-tantangan. 在面对前面的道路，很多的挑战。 Seperti seorang atlet pada waktu dia berlomba, dia pun juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. 好像一个运动员，他要面对不少的这个冲力， Dia akan berusaha mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya 他要很好的装备他自己， supaya memenangkan pertandingan itu. 好叫他可以在这个竞赛里面得胜。 Lalu pertanyaannya adalah begini. 问题是， Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita? 我们成为一个相信神的人，我们怎么样可以面对这一切呢？ Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan? 我们成为相信神的人，我们怎么样跨前一步，与主同行？ Bagaimana di dalam sepanjang perjalanan hidup kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu akan memimpin perjalanan kita. 我们怎么样可以在一个路程当中，我们相信神带领我们前面的道路？ Dan bagaimana kita mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. 我们怎么样可以这样的肯定神会给我们得胜？
biarlah di awal tahun yang baru ini, 在新的一年的起头， mari kita sama-sama melangkah tinggi bersama dengan Tuhan. 但愿我们可以与主高处行。 Mari kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan. 我们要翻开一段的经文， Kita membuka Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang 我们 ketiga. 可以看希伯来书第12章第1节到第3节。 Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 希伯来书第12章第1节到第3节。 Kita baca bersama-sama bagian ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 印尼文，大家开声一同来念。 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 念中文呢，大家可以一同开声来念。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔拿摆在我们前头的路程，仰望让我们信心创始沉重的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦费心。 Pasal ini dimulai dengan satu kata, yaitu karena. 在这个经文里面讲到，他头一个开始就是因为。 Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ditulis oleh penulis Ibrani ini 这告诉我们，这个写希伯来书的人 menunjukkan bahwa apa yang sudah dibahas di dalam pasal sebelumnya, 在这个前章所分析的， yaitu mengenai teladan para tokoh-tokoh iman. 讲到一些这个属灵的人物他们的榜样。 Maka memasuki di dalam pasal yang ke-12 ini, 在进入第12章里面， penulis Ibrani mau supaya orang percaya itu sungguh-sungguh mempunyai atau terinspirasi daripada teladan tokoh iman itu. 那么这个写希伯来书的作者叫这一些人物要效法那个前人的榜样。 Karena para tokoh iman tersebut, mereka dengan komitmen dan ketekunan yang teguh sampai mereka mempertahankan iman mereka, percaya kepada Allah. 因为属灵的领袖先前他们这么的恒心来保守着他们的信仰， Maka tiba pada giliran kita, 就是到了我们的时候， maka seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa hidup kita itu seperti sebuah perlombaan. 就是刚才我讲到的，我们的生命好像一个竞争的地方， Maka suka atau tidak suka, 你要不要？ maka perlombaan ini adalah sesuatu yang diwajibkan bagi kita. 这个比赛对我们来就是一个我们应该做到的。 Kita akan menghadapi perlombaan yang tidak mudah. 我们要面对这个不容易的竞赛， Tantangan di depan itu membuat kita mungkin saja membuat kita bisa ciut hati dan mundur. 前面的挑战可能使我们费心伤胆， Bahkan mungkin saja setiap tantangan pergumulan yang ada membuat kita meninggalkan iman kita kepada 可 Tuhan. 能就是这一些的挑战以及困难会使到我们离开上帝。 Melalui bagian ini penulis memberikan satu metafora mengenai sebuah perlombaan lari. 那么在这个希伯来书里面，作者描述到好像是一个竞赛。 Ada kemungkinan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang berbahasa Yunani. 可能是在这个作者里面，他是面对当初这个希伯来人， Nah, mereka tinggal di luar dari tanah Palestina itu. 他们住在这个巴勒斯坦的外面。 Dan metafora ini adalah satu gambaran yang sangat bisa diterima.
这个景象是非常可以和逻辑被人家接受的。 Karena masyarakat Yunani pada umumnya sangat menyukai perlombaan. 因为当时的希伯来人，他们很喜欢竞赛， Mereka suka sekali pergi ke gelanggang stadion itu untuk pergi menonton 他们时常到体育场去观看， dan menyaksikan perlombaan demi perlombaan yang 看一些 diadakan. 的竞赛，一些的比赛。 Dan dalam stadion itu dipenuhi dengan penonton-penonton. 在体育场里面，满了都是一些观看的人。 Maka metafora ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ada satu perlombaan yang besar, yang akbar itu, bahwa penonton-penontonnya itu adalah orang-orang kudus di dalam perjanjian lama. 在这里描述到，这一些竞赛是非常浩大的竞赛，看的人都是一些在旧约时代的人， Orang-orang kudus yang telah menyelesaikan semua perlombaan iman itu. 一些圣人已经经过了这个属灵的征战的人。 Dan bagi kita bahwa saksi itu meliputi semua orang percaya. 对于我们来说，这见证人是包括了所有相信的人。 Dan teladannya itu terus-menerus menginspirasi kita. 这种榜样一直在启示着我们。 Mungkin kita mempunyai tokoh atau teladan iman yang kita sangat kagumi. 可能有我们所敬佩的这个属灵的人物， Dan mungkin mereka adalah tokoh-tokoh yang telah menyelesaikan perlombaan iman mereka. 可能他们也是已经到达了那个终点。 Dan di dalam kehidupan mereka itu yang menginspirasi bagaimana perjalanan iman kita. 在他们的生命里面给我们启示，他们走过属灵的路程是怎么样走过的呢？ Dan kini kita sedang menghadapi atau sedang berada di dalam arena gelanggang perlombaan tersebut. 这个是我们每一个人这个时候就是在这个竞赛的这个路途当中。 Kita dapat membayangkan misalnya ada perlombaan lari estafet. 我们是想到这个长跑的比赛， Lari estafet merupakan sebuah lari atau jenis lomba lari beregu. 这个长跑的比赛是一组一组的， Nah, setiap orang mempunyai posisi dan tugasnya 每一 masing-masing. 个人都有他的角色，有他们自己的责任。 Dan mereka pada waktu pelarian pertama itu berlari, 当一个赛跑开始的人， ada satu hal yang dia pegang dan dia bawa, 有一个他所带的也是他的期望， yaitu sebuah tongkat. 就是一个这个杖。 Dan pada waktu dia berlari, dia sambil membawa tongkat itu, 当他带着这个杖的时候， sambil menuju kepada orang kedua, 他一直到达第二个人， maka dia akan memberikan secepat mungkin untuk diberikan kepada orang yang kedua 然后 tersebut. 他把这个棒交给第二个人。 Dan setiap pelari itu harus mengalihkan tongkatnya kepada pelari 在这个赛 berikutnya. 跑期间，他们要把他们的棒交给在他们下面的人， Dengan begitu terus-menerus sampai selesai. 一直如此直到结束。 Dan tongkat estafet itu 那么这 tiba pada 个 kita. 棒呢，就开他们得到了。 Lalu pertanyaannya, 问题是， apakah kita berani melangkah dan mengikuti perlombaan tersebut? 我们是否勇敢的跨上一步参加这个竞赛呢？ Dan mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan? 为什么我们要与主一同来跨上第一步？ Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, 若是我们与主同步的话， persiapan apa saja yang kita harus lakukan di dalam mengikuti perlombaan 在 iman 跟 ini? 随这个竞赛里面，我们应该预备些什么东西？ Karena begitu banyak di luar diri kita 因为在我们以外的东西 yang bisa saja mempengaruhi hidup kita, 会影响我们的生命， sehingga kita tidak mempunyai satu pegangan. 好像我们没有可以把握的。 Kita bisa saja dipengaruhi dengan begitu banyak ramalan-ramalan. 有许多的卜卦可以影响我们， Kita merasa meyakini apa yang dikatakan oleh orang mengenai ramalan tersebut. 我们好像肯定那个人所说的东西到底是什么。 Kita melihat kejadian-kejadian yang begitu menghebohkan dan begitu mengejutkan kita. 我们看到很多的事实，好像很多的遭遇可以使我们惊吓， Membuat kita tidak berani untuk melangkah maju. 使我们不敢跨上第一步。 Bagaimana kita mau maju melangkah bersama dengan 我 Tuhan? 们怎么样可以与主一同踏上第一步呢？
Nah, di dalam bagian Ibrani pasal yang ke-12 ini, 在希伯来书第12章里面， bagian yang pertama kita mau belajar bersama-sama yaitu menanggalkan semua beban dan dosa kita. 第一就是我们要敞开来丢弃我们的罪。 Di dalam dunia olahraga bagi orang Yunani, 在这个希伯来人他们这个竞赛的场面里面， maka sang olahragawan itu atau atlet itu dia akan membuang semua hal yang merintangi atau yang memberikan beban kepada dirinya. 这些运动员他们就放下可以缠累他们身上的东西， Dia akan memakai pakaian yang sedikit untuk menutupi bagian-bagian tertentu di tubuhnya. 他们尽量减少所穿着的一切， Dengan satu tujuan supaya geraknya itu tidak terganggu. 目的是他们的行动不被束缚， Dan bahkan kalau dia kelebihan berat badan, 就是他们的体重过重了， maka dia akan berusaha untuk mengurangi berat badannya 他们会设法减掉他们体重， supaya tidak menjadi beban 好叫这些不缠累他 dan 们， tidak membuat dia lambat di dalam bergerak. 使到他们比较怠慢的活动。 Dan kita yakin dan percaya bahwa tidak ada atlet yang sengaja pada waktu dia berlomba itu membawa beban. 我们相信没有一个运动员他们故意带一些负担， Mereka akan menyingkirkan semua rintangan tersebut, 他们会放弃所有的这些重担， membuang semua beban tersebut 放弃丢弃这些的担子， dengan tujuan bahwa mereka akan memenangkan pertandingan tersebut. 目的他们要在这场竞赛里面得胜。 Maka di dalam perlombaan iman yang ada di depan kita, 在我们前面信心的这个竞争， rintangan apa yang sedang kita hadapi? 我们所面对的是什么东西呢？ Rintangan yang paling besar itu adalah dosa kita. 我们的挑战最大的挑战就是我们的罪。 Paulus mengatakan bahwa dosa itu adalah ancaman yang sangat nyata. 在保罗说到，我们前面的罪是非常大的威胁， Dan kita harus terus-menerus menghadapinya. 我们要一直的在面对着它。 Maka di dalam perjalanan iman kita, 在我们信心的道路上， mungkin ada banyak rintangan. 可能有许多的这个拦阻， Rintangan dan beban itu bisa saja mengenai pergumulan dosa-dosa kita yang belum dibereskan. 这个拦阻以及这个挑战，可以使到我们还没有解决的罪。 Memasuki tahun yang baru kita masih terus-menerus masih tidak rela untuk membuang semua dosa-dosa lama kita. 在进入新的一年里面，我们还是不舍得把这个旧的罪丢弃， Dan takut merasa rugi kalau kita membuang semua dosa kesenangan kita. 我们害怕把我们所喜欢的这些罪把它丢弃，我们会吃亏。 Berapa banyak pikiran kita yang masih terus dipenuhi dengan hawa nafsu. 有多少多的思想在控制着我们的情欲？ Berapa banyak kalau pemikiran kita kalau melakukan segala usaha kalau tidak melakukan kebohongan rasanya sangat sulit. 有多少多的思想，好像是我们就是没有说骗话的时候，是一个很困难的事， Kalau tidak menyogok, sepertinya proyek itu tidak mungkin akan berjalan. 好像是没有贿赂那一个人，我们这个工程不可能行走。 Dan bahkan pada waktu kita mempunyai satu relasi bersama dengan Tuhan itu kita menganggap bahwa Tuhan hanya diperlukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. 当我们跟神有很好的关系，我们就是想到，当我们所需要神的时候，我们才是跟神有很好的关系。 Misalnya di hari Minggu ini kita membutuhkan Tuhan. 比方说礼拜天我们需要神， Saya datang beribadah kepada Tuhan. 我来到神的面前来敬拜他， Saya membawa persembahan kepada Tuhan. 我带我们的奉献来到神的面前。 Tetapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Tuhan mohon Engkau tidak hadir di dalam kehidupan 但是 saya. 从拜一到拜六，神啊，你不要在我们当中吧。 Kita belum menanggalkan semua beban dan dosa kita. 我们还没有放下我们的罪以及我们的担子， Kita hanya fokus masih kepada diri kita sendiri. 我们的焦点就是在我们自己。 Sehingga hal itulah yang membuat kita tidak dapat maju. 这些事情使到我们不可能进步， Dan langkah kita semakin lama semakin lamban. 我们前面的道路，我们走的步骤越来越慢。 Oleh sebab itu, jikalau kita sungguh-sungguh ingin memenangkan perlombaan iman itu, 就是我们真的要赢得这场信心的这个竞赛， di sepanjang fase kehidupan kita, 在我们生命的当中，
Mari kita berusaha untuk menanggalkan semuanya itu. 我们学习来放弃这一些， Membangun dan melatih iman kita. 建立我们的信心、 Percaya dan taat. 相信以及我们顺服 Membangun disiplin rohani. 来遵循这个属灵的这个纪律。 Seperti membaca Alkitab, 比方说是读经， berdoa, 我们祷告， beribadah dan melayani Tuhan. 我们来侍奉，我们来敬拜我们的神。 Tantangan di depan itu begitu besar. 前面的挑战是如何的浩大， Tetapi kita dituntut untuk mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi 但是 kita. 我们被要求来参加我们应该参加的这个竞赛。 Seorang di dalam dunia olahraga akuatik, 在这个在世界的这个运动里面， kita mengenal salah satu cabang olahraga selancar. 我们还记得一个这个运动，就是在水中的冲浪。 Nah, seorang peselancar yang baik, 一个冲浪好的冲浪的运动员， dia tidak akan berselancar di laut atau di pantai yang airnya tenang. 他不可能在很平静的海或者在水里面来运动。 Dia akan mencari pantai atau laut yang mempunyai gelombang yang besar. 他要寻找一些风浪很大的海边， Semakin besar ombak itu, 风浪越大， maka dia akan menuju ke sana 他可以朝向那边， dan dia akan segera berselancar. 他可以冲着那个浪， Seolah-olah dia sedang menunggangi ombak itu. 好像是他站在那个风浪当中， Semakin tinggi ombak itu, 那个浪越大， maka sang peselancar itu semakin menguasai ombak itu. 那个运动员更加的对于这个风浪而有把握。 Dia meliuk-liuk di atas ombak, 他在这个浪中在那边走， menghadapi tantangan ombak yang besar. 面对那个这么大风浪的这个挑战。 Kadang-kadang kita mungkin sedang menghadapi tantangan di depan itu merasa takut sekali. 多少时候我们面对前面的挑战，我们感到非常的惧怕。 Ombak yang besar itu seperti mau menelan kita, 那个很大的风浪好像要吞灭我们， mau menghanyutkan kita, menghancurkan 要 kita. 把我们淹掉。 Tetapi ketika kita terus belajar bertekun di hadapan Tuhan, 当我们有恒力在学习当中， kita akan menguasai seluruh tubuh kita untuk menaklukkan dosa. 我们可以克服控制我们前面的事。 Franklin Roosevelt dia mengatakan begini, 这个有一个人物说到， gelombang laut yang tenang itu tidak akan pernah membuat seorang nakoda yang baik. 平静的风浪不可能把它成为很好的舵手。 Ketika kita hanya merasa nyaman, tenang, 当我们感到很平静、很舒逸的时候， kita bahkan menganggap Tuhan singkirkan semua pergumulan di dalam hidup saya. 甚至我们说神啊，你把我们身边的一些捆绑我们的困难把它除去。 Mungkin kita adalah orang-orang yang bukan sebagai murid Kristus yang sejati. 可能我们不是真诚的这个神的门徒。 Menjadi seorang Kristen memang tidak mudah. 成为基督徒本来不容易， Menjadi murid Kristus yang sejati memang sangat tidak mudah. 成为真正的神的门徒当然更加不容易。 Berbagai pergumulan, persoalan hidup terus berdatangan seperti ombak yang menghajar 许 kita. 多的挣扎，许多的挑战，好像这么大的风浪来攻击我们一样。 Sehingga tidak jarang keputusasaan itu menghadang kepada kita. 不少的灰心在我们面前。 Maka ketika kita melatih hidup kita, 当我们训练自己的时候， membangun satu disiplin rohani kita, 建立属灵的这个眼着，属灵的守着， membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan, 跟神有一个很好的关系， menanggalkan semua rintangan, beban dan dosa kita di hadapan Tuhan. 在神的面前放下一些的罪孽，一些的担子。 Maka saya yakin dan percaya kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. 我相信我们都是成为主耶稣真诚的门徒。 Sekalipun hal itu sangat tidak mudah untuk kita hadapi. 虽然这些事情我们不容易来面对， Maka bagian yang kedua adalah 第二呢，就是 untuk melangkah di dalam langkah selanjutnya.
在前面的道路，当我们开始进行的时候， maka kita hanya memandang kepada Yesus. 我们只是定睛仰望主耶稣， Hanya kepada Dia saja yang akan memberikan kekuatan pertolongan kepada 就 kita. 仰望他是给我们力量的那个主。 Di dalam dunia Yunani kuno, 在这个希腊古时候的时代， untuk mendapatkan sebuah ketenaran itu sangat sulit didapat. 要出名是不容易的。 Nah, pada umumnya kalau seseorang itu tenar atau terkenal 当然是当一个人他要出名的时候， dengan sangat mudah, 很容易。 hal yang pada umumnya itu dia adalah seorang yang lahir daripada atau keluarga bangsawan. 很简单的事情，他们是在一个贵族的家庭里面生出来的， Atau orang tersebut mempunyai kekayaan atau warisan. 或者他有很多的遗产，很有钱， Atau orang tersebut sangat jenius sekali. 或者是他非常的聪明， Dan bahkan mungkin ada sebagian orang yang mempunyai kecakapan di dalam militer. 可能在一部分他们有很多的本事， Maka orang-orang tersebut biasanya mendapatkan kedudukan yang sangat baik. 所以他们通常会得到有很好的名声， Menjadi terkenal, 他们出名了， dikagumi oleh banyak orang. 被人所仰望，所欣赏。 Tetapi bagi seorang atlet, 但是成为一个运动员， ketika dia ingin menjadi terkenal, 当要出名的时候， maka yang dia lakukan dia harus berjuang dengan sekuat tenaga dia. 他要做到的就是他要拼命的在那边奋斗， Dia melatih dirinya sedemikian rupa 他这么样的训练自己， supaya setiap perlombaan-perlombaan yang dia hadapi itu dia akan memenangkan semuanya. 但愿他所面对的一些竞赛，他都可以得胜。 Sehingga ketika dia memenangkan perlombaan tersebut, 所以当他面对这个竞赛的时候， dia akan mendapatkan piala 他会得到这个奖赏， atau dia mendapatkan mahkota 或者他可以得到冠冕， dan dia sangat dihormati 他被人尊重， akan segala prestasi yang dia sudah capai. 他所达到的这么好的成绩。 Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, 所以成为基督徒， Yesus Kristus telah memenangkan semua perlombaan yang ada di depan dia. 耶稣基督已经得胜了，在所有的竞赛里边， Dia adalah imam besar kita. 他是我们的这个先知， Dia adalah pengantara kita. 他是我们的祭司，他是我们的这个带领的人， Dan dia telah menyelesaikan semua perlombaan itu dengan mati di atas kayu salib. 他接受了这个竞赛，而且死在十字架上。 Tuhan Yesus sangat berbeda dengan orang-orang yang terkenal di dalam dunia ini. 耶稣基督跟世界上有名的人非常的不同， Dia tidak mencari dirinya supaya dia bisa populer. 他不找他自己的名声可以响亮。 Dia tidak ingin menunjukkan bahwa status sosialnya perlu diangkat. 他不表露他在社会上的这个身份可以提高。 Dan bahkan Yesus Kristus rela mengenakan mahkota duri. 耶稣基督他甘愿来戴上这个有竞技的冠冕， Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya, 所以我们成为神的儿女。 pada waktu kita menghadapi begitu banyak beban yang merintangi perjalanan perlombaan iman kita itu, 当我们面对许多的担子来拦阻了我们在挑战里面， mari kita terus memandang hanya kepada Yesus. 我们单单定睛往耶稣， Memandang kepada Yesus karena dia adalah sang pelopor. 来带领他是这个先锋， Dia telah berjalan di depan kita. 他在我们前头行。 Dan sekarang Kristus itu sedang berlari bersama dengan kita di 这 dalam 时 setiap 候，耶 perlombaan. 稣跟我们一同在那边奔跑。 Yesuslah yang memberikan iman itu kepada kita. 耶稣给我们那种的信心， Dia yang memulainya, 他开始了， maka dia yang akan menggenapinya. 他也是会成就， Dia yang akan menyempurnakan iman kita itu 他会完美我们的信心， sampai menjadi serupa dengan Kristus. 以致我们可以相似于主耶稣基督。 Dia yang mengadakannya, 他开始了， maka dia juga yang akan menyempurnakan kita. 他开始了，并且他可以完美他。 Jikalau fokus kita tidak kepada Kristus, 若是我们的焦点不在基督的身上， maka sulit sekali kita akan menghadapi satu perlombaan di depan kita. 那不容易，我们可以面对我们前面的这个竞赛。
Nah, pada tahun 1952, 在1952年， ada seorang atlet yang bernama Florence May Chadwick. 有一个运动员叫做 Florence， Dia adalah seorang atlet renang. 他是一个游泳的这个运动员， Dan dia ingin mencapai satu rekod, 他很希望可以打破纪录， yaitu berenang dari pantai California menuju ke Pulau Catalina. 从 California 的这个Catalina, Pulau 一直到 Catalina. 这个卡塔尼亚的岛， Dan perjalanan untuk menyeberangi yaitu sepanjang 42 km. 当他要经过这个42公里的这个途中， Maka dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. 他这么样的来预备好他自己， Mulai dari pantai California, 从 California 的这个海边， dia terus berenang. 他一直在那边游 Berenang 1 jam, 1个小时、 2 jam, 2个小时， terus sampai 15 jam. 一直到15个小时。 Namun ketika dia hampir tiba di situ, 但是当他要到达目的地的时候， ada kabut yang menghalangi pandangan dia. 有雾来遮盖着他的世界， Florence ini dia kehilangan arah. 他失去了方向， Mana yang akan dia tuju? 他要朝向那个方面呢？ Maka akhirnya dia menyerah. 最后他投降了。 Dan setelah dia berhenti, dia beristirahat. 当他在那边休息 Setelah 的 dia 时候， bertanya kepada pelatihnya, 他问他的教练， dan dia dikejutkan 他被震惊了一下。 bahwa sebenarnya jaraknya itu tinggal sedikit lagi, 其实那个到达目的地的这个还有一点点而已， yaitu hanya tinggal 1,5 kilometer 就 lagi. 是1.5的这个公里。 Maka 2 bulan kemudian 过后两个月过后， dia ingin mencoba kembali. 他再要尝试， Lalu dia persiapan kembali. 他在很好的预备自己， Dia mulai berenang dari pantai California 他 itu 开始从 California 的海边来游水， menuju kepada pantai Pulau Catalina. 来到他那个对面的那个岛。 Tepat pada waktu dia hampir sampai di tepian pantai Pulau Catalina 就 itu, 是要到那个卡塔尼亚岛的时候， tiba-tiba kabut itu datang lagi. 那个雾又来了。 Sesuatu yang mengingatkan dia. 这一次提醒他， Dia kehilangan fokus. 他失去了焦点， Tetapi kali ini 但是这一次 dia tetap menerobos 他始终在那边往前冲。 kabut yang gelap itu. 那个黑暗朦胧的雾， Dia terus berenang 他一直游水， dan akhirnya dia tiba di sana. 最后他到了目的地， Dan dia menyelesaikan dan tiba dengan sebuah kemenangan. 他得胜了，到达了那个终点。 Dan boleh dikatakan bahwa Florence Chadwick ini 可以说，这个运动员 adalah seorang wanita pertama yang berhasil berenang melintasi Kanal Catalina. 这是第一位女人来，她成功的来经过了这个挑战。 Ketika dia ditanya oleh wartawan, 当这个新闻记者问她的时候， apa yang membuat dia pada waktu menghadapi kabut itu dia terus menerjangnya? 什么东西使她面对这个雾的时候，她还是继续往前冲呢？ Florence Chadwick dia mengatakan bahwa saya hanya terus membayangkan garis finish. 她当然想到，单单在那边想到前面的终点， Ini tujuan saya. 这是我的目的地。 Sekalipun saya tidak dapat melihatnya, 虽然我看不见， saya ingat kepada garis finish itu. 我记得那个终点。 Kiranya kita pun juga terus boleh mencapai garis finish itu. 但愿我们每个人可以到达那个终点。 Sekalipun mungkin kabut membayangi hidup kita, 虽然很多雾在缠绕着我们， mari kita fokus terus kepada 我 Kristus. 们的焦点朝向主耶稣基督。 Maka hal yang tidak boleh kita lupakan, 我们不可忘记的一件事， bahwa Allah sedang memperhatikan kita. 神在关心我们， Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk berlari. 他可以给我们力量，可以在那边奔跑。 Maka yang kita lakukan adalah bagian kita 我们要做的就是我们的责任， mengarahkan mata kita hanya kepada Kristus. 我们自己应该做到的，我们要定睛仰望耶稣。 Maka di dalam bagian yang ketiga, 在第三的部分， ketika kita berani maju bersama-sama dengan Tuhan, 当我们勇敢跟神一同来走的时候，
Mari kita terus bertekun di dalam iman. 我们要在神的面前，我们要有恒力。 Tanpa ketekunan mustahil kita bisa meraih kemenangan. 就是没有恒力，我们不可能到达那个目的地。 Di dalam ayat yang ketiga, 第3节里面讲到， kata ketekunan ini sangat menarik sekali. 非常的吸引人。 Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata hupomone, 在这个它的原文里面讲到 hukomoni， yang terdiri dari dua suku kata, 是从2句的句子 yaitu hupo di bawah，huko 在下面 dan meno yang artinya tetap tinggal atau bertahan.，meno 是在那边很好的守住。 Maka jika dua kata ini digabungkan menjadi satu, 就是这2个字结合成一句的话， maka kita mendapatkan sebuah arti, 我们可以得到一个它的意思， yaitu seseorang yang bertahan. 一个可以忍受的人， Dia orang yang bertekun, 一个有恒力的人， atau Tuhan akan memampukan orang yang percaya untuk tetap bertahan. 或只是神给相信的人可以在那边忍受着， Dia akan tetap bertahan setia sekalipun berada di bawah tekanan. 他可以忠心忍受，虽然在一些的压力下面， Hal ini mau menjelaskan kepada kita, 在这个信息可以再解释给我们知道， seolah-olah penulis Ibrani ini ingin menyuarakan dengan sangat lantang. 好像是希伯来书的作者这么坦诚的说， Jikalau engkau sedang menghadapi kesulitan, 就是你面对一些的困难。 sekalipun tangan besi pemerintahan Romawi itu begitu keras menekanmu, 虽然罗马帝国的统治这么硬的来压制你们， ingatlah bahwa dulu kamu tetap bertahan. 记得你们始终在忍受当中。 Ingatlah siapa yang membuat kamu bertahan. 你要记得谁给你可以忍受， Ingatlah pergumulan kamu. 你要记得你的挣扎， Ingatlah bagaimana Tuhan memampukan kamu untuk 你要记 bertahan dan 得 menanggungnya. 神给你怎么样可以忍受这一切。 Kamu telah memulainya bersama-sama dengan Tuhan. 你与神与主已经开始了， Oleh sebab itu jangan menyerah. 所以你不要放弃。 Mengingat bagaimana dulu Allah telah memampukan para pahlawan iman itu. 你记得以前神怎么样带领这些的属灵的人物？ Maka saat ini 这个时候， Allah yang sama 同样的神 akan memampukan kita untuk melewati berbagai 也给我 pergumulan 们有 berat. 力量来面对这一切。 Jikalau dulu Ia yang memampukan, 又是以前给他们能够做到的， maka pada waktu kita memasuki tahun yang baru ini pun 所以在进入新的一年里面， Ia akan terus memampukan kita. 他始终给我们可以做到。 Mungkin kita di dalam kenyamanan kita, 可能在我们的术语当中， kita merasa bahwa pergumulan kita tidak terlalu berat. 我们感到我们的挣扎不太的严重， Tetapi bagaimana dengan ketekunan kita bersama dengan Kristus? 但是我们对跟神的毅力怎么样呢？ Sebagai penutup, saya ingin menceritakan tentang kesaksian yang disampaikan oleh Pastor Wayne Cordew. 在结束之前，我要讲到一个威利的见证。 Kira-kira 10 tahun yang lalu, 10年前， dia melayani menuju ke China. 他到中国去服侍神， Di situ berkumpul para pemimpin-pemimpin gereja di China 在那边有一些教会的领袖 yang 集合， kira-kira jumlahnya 22 orang. 大约是22个人。 Lalu mereka mengadakan sebuah acara untuk kepemimpinan di sebuah apartemen atau hotel kecil 他们在一个公寓里面有一个会议， dan mereka belajar selama 3 hari. 他们学习3天的时间来学习。 Nah, pada waktu mereka sedang dilatih oleh Pastor Wayne ini, 当他们被这个Wesley 所培训的时候， dia bertanya, jika seandainya kita ketahuan gimana? 他说：“若是有一天我们被发现，应该怎么样呢？ Karena kita tahu di China itu sangat ketat sekali. 因为我们知道在中国大陆非常的严格。 Maka salah satu anggota itu menjawab dengan sangat ringan sekali. 然后有一个参加的人，他很轻松的回答： Ya paling Pastor Wayne kalau ketahuan langsung dideportasi. 当然，这个温先生当然会被这个国家所 Dan kami 消除。 dan kami paling tidak di penjara 3 tahun. 我们只不过是关3年的监牢。 Nah kemudian mereka belajar. 他们学习， Nah ketika itu
Pastor Wayne meminta para pemimpin-pemimpin gereja itu untuk membuka Alkitab. 这温牧师叫参加者开圣经， Lalu dia meminta supaya membukakan 2 Petrus pasal yang pertama. 他叫他们开这个彼得后书第1章。 Ada beberapa Alkitab yang diberikan juga supaya semua bisa membaca. 有几个圣经给他们，好叫他们可以念可以读， Tapi Alkitab itu tidak cukup untuk 22 orang 但是 itu. 不够给予供应给22个人。 Nah, ada seorang wanita yang pada waktu diberikan Alkitab, tapi Alkitab itu diberikan kepada orang lain. 当这个圣经交给一个女人的时候，她把她的圣经交给另外一个人， Lalu mereka membaca bersama-sama. 他们一同来念。 Pastor Wayne memperhatikan ibu ini. 这个万牧师在注意到这个女人 Ibu ini tidak membuka Alkitab, 她没有用圣经， tapi dia bisa membaca bersama-sama ayat demi ayat. 但是她可以一句一句的一同来读。 Maka pada waktu jam istirahat, 当这个休息的时间， maka Pastor Wayne ini mendekati ibu ini. 这个万牧师靠近这个妇人， Dia bertanya kepada sang ibu ini, 他问这个妇人 "Wah, ibu saya sangat mengagumi Anda. 我很敬佩你， Tadi Anda sangat menghafal bagian yang kita baca. 刚才你背了我们所念的经文， Anda hafal semua Alkitab?" 你背了所有的圣经吗？ Ibu ini menjawab, "Iya." 女人说是。 Di mana Anda menghafalnya? 你从什么时候开始来 Ibu ini 背 menjawab, 的？ "Saya menghafalnya di penjara." 我在监牢里面在那边背的。 Lah kok bisa di penjara bisa hafal bawa Alkitab? 你为什么可以在监牢里面有圣经可以背的？ Penjara itu tidak boleh bawa Alkitab. 那个监牢不可能给你带这个圣经进去里面。 Lalu dia jelaskan bahwa ada orang yang mengunjungi saya, 他说有人来探望我， lalu mereka menulis ayat Alkitab itu di secari kertas. 他写着经文在一张纸， Dan mereka memberikan itu kepada saya setiap hari. 他们每天给我那个经节。 Pada waktu saya mendapatkannya, 当我得到的时候， maka saya cepat-cepat untuk 我 menghafalkannya. 很快的把它背诵。 Karena saya tahu kertas ini satu saat pasti bisa diambil oleh penjaga 我 penjara. 知道有一册一定有可以这个经文的纸条会被没收， Mereka dapat mengambil apa yang ada di dalam kertas itu. 他们可以拿这个纸上所写的， Tetapi mereka tidak dapat mengambil apa yang tersembunyi di dalam hati 他 saya. 不可能拿我心里所隐藏的。 Wah, Pastor Wayne sangat mengagumi ibu ini. 这牧师非常的敬佩他。 Setelah hari ketiga, 第3天， Pastor Wayne akan kembali ke Amerika. 那么这个万牧师要回到美国， Namun sebelum pulang, 当还没有回去的时候， dia ingin mendoakan para pemimpin-pemimpin gereja ini. 他要为这个教会的领袖祷告。 Dia mengatakan, apa yang dapat saya doakan sebelum saya kembali ke Amerika? 他说：“当我还没有回美国的时候，我可以为你们祷告什么呢？ Para pemimpin itu berkata, Pastor Wayne tolong doakan kami. 那些领袖说：请你为我们祷告。 Kami ingin punya gereja seperti Pastor Wayne. 我们很需要一间像巴斯这个问的这个教堂， Gereja yang begitu besar. 一个雄伟的教堂。 Tetapi respon Pastor Wayne sangat berbeda sekali. 但是这个问牧师的反应不一样。 Maaf saya tidak bisa mendoakan hal ini. 对不起，我不能够为这件事情祷告。 Para pemimpin gereja ini melongo, kaget dan heran. 那么这群的领袖他们惊呆了一下。 Lalu Pastor Wayne menjelaskan, 那么问牧师解释。 saudara-saudara sekalian, kalian menuju ke tempat ini sepanjang 13 jam. 你们来到这个地方，路途13个小时， Dengan satu kehausan belajar firman Tuhan. 渴慕来学习神的话。 Tetapi di negara saya, 但是在我的国家， dari rumah mereka menuju ke gereja, 从他们的家到教堂， kalau 1 jam saja dalam perjalanan, 就是仅仅只有1个小时而已， maka mereka tidak mau ke gereja. 他们就不要来到教堂了， Maka mereka pulang 他们宁愿回家， atau pergi ke tempat lain. 他们去到别的地方。 Saudara-saudara sekalian, selama 3 hari ini, 在这个3天里面， dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, 从8点早上到下午5点， kalian semua duduk di lantai. 你们每一个人是坐在地上， Tidak duduk di kursi yang empuk, 没有坐在一个很好的椅子里面， tapi kalian memperhatikan dengan seksama firman 但 Tuhan. 是你们非常的注意神的话。 Tapi di negara saya, 在我的国家， kalau ibadah
lebih dari 1 jam, 就是聚会超过了1个小时， maka mereka akan pergi meninggalkan kursi gereja. 他们马上会离开教会的这个仪式， Dan mereka kalau tidak duduk di kursi yang empuk, 就是他们没有坐在很舒服的椅子上， AC rusak misalnya atau tidak dingin ruangannya, 或者在这个室内里面冷气空调坏了， komplain kepada pengurus gereja, 他们埋怨， lalu mereka pulang. 他们回去， Dan mungkin minggu-minggu berikutnya mereka tidak akan kembali ke gereja. 可能接下几个礼拜他们都不来教会了， Atau mereka telepon ke gereja, 或者他们打电话到教会， kursi sudah dibetulin atau AC sudah dibetulin belum? 他说那个空调那个仪式修理好了吗？ Kalau sudah dibetulin saya baru ke gereja. 要是修好了，我才是来教会。 Dan di negara saya, 在我的国家， setiap keluarga paling tidak mempunyai 2 Alkitab. 在每一个家庭里面至少有2个圣经。 Namun Alkitab itu hampir tidak pernah dibuka, apalagi dibaca. 但是那个圣经好像是从来没有被开过的，更何况是去阅读它。 Tetapi kalian menghafal Alkitab itu lembar demi lembar. 但是你们把这个经节一章一章的去背诵了， Saya yang akan berdoa 我要为你们祷告， agar kami menjadi seperti Anda. 但愿我们可以效法，好像你们一样。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， biarlah di tahun yang baru ini 但愿在新的一年里面， kita sungguh-sungguh menanggalkan semua beban dan dosa kita di hadapan Tuhan. 正是在神的面前，我们放弃所有的罪，所有的担子， Dan mari kita mengarahkan hati kita, fokus kita hanya kepada 我 Kristus. 们仰望我们的焦点对于主耶稣基督， Dan bertekun di dalam iman kita. 在我们的信息里面有恒心。 Sekalipun tantangan itu begitu banyak, 同然在我们前面有很多的挑战， kita tetap maju di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi 我 kita. 们始终在我们应该在我们的这个竞赛里面向前。 Selamat tahun baru bagi kita sekalian. 恭祝大家新年蒙恩， Selamat mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 但愿我们每一个人可以来参加神要我们所参加的这个竞赛。 Kiranya Tuhan terus menyertai kita sampai kita menyelesaikan perlombaan ini, 神 sampai 始终 finishing well. 带领我们能够结束这场竞赛。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。我们的主，我们的神，在新的一年当中，主你爱我们，主你有话要对我们说。但愿今天我们所听到的经文，不是仅仅成为我们的知识而已，乃是可以放在我们的心中。凭着这一些，主你的话语给我们有力量，可以跨上第一步来向前。但愿我们可以把你的话藏在我们的心里，免得我们得罪你，更是有力量可以遵行出来。Bapa dalam surga, kami bersyukur di tahun yang baru, di hari Minggu yang pertama, Tuhan Engkau dengan firman Tuhan untuk disampaikan kepada setiap kami. Biarlah firman ini tidak menjadi pengetahuan buat kami, sehingga Tuhan tolong kami boleh simpan firman Tuhan di dalam hati kami. Kami boleh melangkah langkah pertama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan jaga kami, simpan firman-Mu dalam hati kami, berikan kekuatan kepada kami, boleh terus merenungkan, bahkan boleh melakukan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dengar doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. It's okay.